Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Buka mas boleh? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan moderator majlis. Terima kasih kepada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau dan pegawai-pegawai surau, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Shadaqallahul azim. Allah kata iqtaraba lin-nas hisabuhum, telah hampir, telah dekat kepada manusia hari untuk penghisapan mereka. Maknanya hari kiamat, hari nak dihisap ni dekat dah kata Allah. Tetapi kata Allah, mereka ini kebanyakannya berada dalam keadaan lalai. Fi ghaflatin mu'ridun, lalai, cuai. Allah Ta'ala bagi peringatan kepada kita pada setiap sesuatu. Tak ada satu benda pun Allah Ta'ala bagi tanpa ada hint, tanpa tanda. Setiap satu benda ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan bagi tanda. Jangan kita kata Allah Ta'ala ni, oh, dia ada pula meja ni, ada laci nak bersila tak boleh. Saya ceramah suka bersila. Allah Ta'ala dia akan bagi kepada kita setiap satu benda tu dia ada tanda. Dia bukan saja-saja bagi tiba-tiba tak ada simptom. Pelik sangat kalau kita kata tak ada simptom. Iya, setiap satu benda. Sebab Allah ni maha mengasih. Kita dah baca bismillah ni berpuluh-puluh kali sehari. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Takkan Allah nak susahkan kita? Allah bersumpah dengan nama dia, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Takkan Allah nak nyusahkan kita? Allah sumpah dengan dia bahawa dia tu dengan nama dia yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Nak hujan ada tanda? Jarang tiba-tiba aja hujan. Nak mati pun ada tanda. Nak demam pun ada tanda. Nak sesema pun ada tanda. Nak batuk ada tanda. Nak berbuah ada tanda. Nak mengandung pun ada tanda. Nak beranak lagi ada tanda. Buah durian nak berbuah ada tanda. Buah rambutan nak berbuah ada tanda. Orang nak cukur umur ada tanda. Akil balik ada tanda. Tuan-tuan kita, apa benda yang tak ada tanda? Penyakit ada tanda. Ni tanda-tanda kamu ni denggi. Ni tanda-tanda macam ni kencing tikus. Kalau macam saya ni ustaz, yang ni tanda-tanda kena kencing. Di setiap sesuatu dia ada tanda. Mana boleh kita cakap manusia ni tak ada tanda? Alam ni tak ada tanda. Semua ada tanda, termasuklah tanda kiamat. Sebab itu Allah kata dalam surah Al-Anbiya tadi, telah dekat hari untuk kamu dihisap. Tapi kamu ni cuai, kata Allah. Allah Ta'ala bagi kita dah tanda yang kita ni sakit dengan denggi. Ada tanda dah. Dengan ruam, panas badan, badan jadi lemah. Dah ada tanda. Tanda sakit jantung pun ada tanda. Berpeluh, malam-malam berpeluh di kepala, penat, lenguh belah kiri tangan, dada rasa cepat, tak larat, jalan slow, cepat letih. Pergi cek lah, sumbat lah tu. Buah pinggang sakit pun ada tanda. Muka sembab, kencing kerap,
kaki bengkak. Tak ada tanda belakang. Tuan-tuan yang saya muliakan, Ramadan nak datang ada tanda. Apa tanda Ramadan nak datang? Yusuf tayub. Itu tanda-tanda dia. Tuan-tuan je tak perasan. Mereka dah lama rancang, tuan-tuan je lalai. Mana faham? Tak faham sudah. Nak puasa pun dia ada tanda, bukan tiba-tiba lah. Tak ada Yusuf tayub mana. Tiba-tiba puasa. Tak ada. Dia mesti main lah. Macam-macam nama dia bubuh kurma dah. Sebab itu tadi tu imam kita baca, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'b wa balighna Ramadan. Kita dah baca doa tu. Bulan Muharram tak baca doa tu. Bulan Safar tak baca, Jamadil tak baca, mai bulan Rejab dia baca. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab ni. Berkati kami ni dalam bulan Sya'ban ni. Panjangkanlah umur kami ya Allah sampai pada bulan Ramadan nanti ya Allah. Itu doa. Salah tak salah. Tapi Ustaz, Nabi tak baca doa tu. Sudah. Tapi dhaif Ustaz. Hadis tu dhaif. Dhaif tahap mana? Dhaif jiddan Ustaz. Uish, dahsyat. So what? Tu jawapan dia. Salah ke baca doa tu? Dhaif bagi pahaman kamu tak nak pakai. Dhaif bagi pahaman mazhab lain boleh pakai jika doanya tak salah, jika maknanya ada sama dengan hadis yang lain. Mungkin bagi pahaman kamu tolak semua dhaif sebab kamu kata dhaif itu adik-beradik hadis palsu. Itu pahaman kamu. Pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan dhaif. Tengok pula dhaif itu hadisnya boleh dijadikan pengajaran jika hadis itu baik daripada segi maknanya, boleh dijadikan sebagai suatu amalan inzar. Tetapi nak jadikan sumber hukum tidak, tetapi nak jadikan amalan silakan. Dan hadis tadi boleh dipakai jika bersamaan pula dengan hadis yang lain. Sama ada hadis yang lain itu hasan ataupun sahih, maka hadis itu boleh dipakai. Apa masalahnya doanya? Contoh, al-jannatu tahta aqdamin ummahat. Syurga itu berada di bawah tapak kaki mak. Hadis itu dhaif. Tetapi ada hadis sahih yang hampir sama dengan hadis itu. Bila seorang laki-laki datang kepada Rasulullah nak pergi perang, nak minta izin perang, Nabi kata, kamu ada mak? Ada. Jaga mak kamu. Syurga di bawah tapak kaki dia. Maka hadis dhaif yang tadi walaupun dhaif tetapi disebabkan hampir sama maksud dia dengan hadis yang sahih, boleh pakai lah. Serupalah ni hak kita baca tadi ni. Ya Allah, berkatilah kami dalam Rejab, dalam Sya'ban, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Walaupun hadis tu dhaif, boleh diamalkan. Sebab apa? Sebab makna dia baik. Ya Allah, mintalah keberkatan, mintalah panjang umur sampai kami bulan Ramadan. Jadi apa masalah? Tak ada masalah apa. Dengan tetapi tepuk bahu tu imam pula dhaif. Tak boleh pakai. Kalau pakai, kalau aku nak baca ayat dhaif. Iyalah kalau aku nak baca ayat dhaif. Iyalah kalau aku nak baca ayat. Sebab Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepada aku, nescaya aku bagi. Maka ayat itu menerangkan kepada kita, berdoalah pada Allah, Allah akan bagi. Maka doalah. Segala doa yang baik silakan. Segala doa yang baik silakan. Doa minta Rejab berkat, Sya'ban berkat, Ramadan panjang umur, silakan. Termasuklah doa buka puasa dan doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nah, Ustaz pula kata Nabi tak pernah baca doa tu, Nabi tak pernah baca. Tak makna dia, ya Allah, Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, atas apa rezeki yang kau bagi pada kami ya Allah, dan jauhlah kami daripada azab api neraka ya Allah. Tak mana yang salah? Tak salah.
Tak usah faham tak Nabi tak buat. Nabi juga tak pernah minta doa, ya Allah mintalah KL menang, JDT kalah. Ada Nabi tak nak doa tu, tapi apa yang doa tengok-tengok kalah agak, tak ada kata apa. Dalam ke doa. Baik tuan-tuan, kena susah apa doa, banyak benda doa Nabi tak buat. Tapi nama kata Allah suruh berdoa, doa je lah. Termasuklah doa makan. Sebab ada orang takut nak jadi imam, dia kata sebab dia tak apa doa. Dia kata aku tak boleh jadi imam. Kenapa? Doa tak hafal, teruslah doa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis bangkit. Tak ada doa nak, tak tahu. Nombor dua, kalau tak tahu, buat tahu. Macam mana cara dia? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Lepas sembahyang. Boleh tak? Boleh. Mat, itu bukan doa makan pun salah. Ada tuan-tuan yang bila Tok Imam baca Allah, terus dia tengok pintu tu. Ada terpawai, ada juga ni di Afrika bukan di sini. Yang ketiga, kalau tak hafal doa, tak ada masalah apa. Buka mikrofon, bagi salam, buka mikrofon, Al-Fatihah, bagi ke orang sebelah, orang belakang. Al-Fatihah. Lepas tu buat tangan. Itulah cara untuk mengelakkan baca doa. Ustaz, masalah dia orang yang kita bagi mic tu, dia suruh kat kita balik Ustaz. Dia pasing balik. Dia buat batuk. Covid lari semua, selesai masalah tuan-tuan. Tu imam lari, tu Bilal tinggal dia seorang. Covid ni tak. Tunjuk gelamping, lagi lari Ustaz. Hidup kita simple, yang kita nak susah pasal apa? Baik, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut banyak benda yang sampai, banyak benda yang dekat, tapi kita cuai. Cuai dah mana? Ramadan dah dekat. Qada tak qada Puasa yang lepas tak habis qada perempuan dia susah hati. Bila dia dekat-dekat, dia mula laju tangan. Loh, tak habis lagi 8 hari loh. Habis tu yang ada dulu 300 hari, makcik buat apa? Ramadan tu dah habis 300 hari, makcik buat apa? Oh, buat open house, pergi Langkawi cari siakap. Tak sempat nak qada kan? Duduk di rumah makan lah, tak tahu nak abang lah. Ni makcik sibuk dengar ni, baru ni bergaduh dengan CBI pula, bergaduh dengan anak, bergaduh pula dah. Jadi tak ada masa nak buat qada. Saya tak tahu nak abang lah makcik ni pun. Bila dah dekat nak habis Syaban, mula kelepak tangan lah, abang. Tu nama dia cuai. Sebab tu orang dulu habis saja raya puasa, dia buat puasa 6. Habis puasa 6, dia qada. Awal bulan Syawal dia dah qada dah. Sebab dia tak tahu nanti panjang ke tidak umur dia, sihat ke tidak dia bila datang Ramadan tahun depan, supaya dia tak bertingkat-tingkat nak bayar fidyah dan sebagainya. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita sebut tentang Ramadan, satu bulan yang sangat hebat, yang sangat mulia tuan-tuan, yang Allah Ta'ala sebut nama Ramadan tu dalam Quran. Cuba tuan-tuan tengok bulan Muharram. Ada Allah sebut nama dia Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tapi bulan Muharram, bulan Ramadan, Allah sebut nama dia dalam Quran. Saya kata banyak kali, sesuatu benda yang disebut dia tu dalam Quran, benda tu hebat, perkara tu hebat. Ada yang disebut dalam Quran nama orang lelaki, nama dia Luqman, surah Luqman. Cari Luqman, belajar tentang Luqman, ambil pengajaran tentang Luqman. Kenapa Allah letak nama dia sebagai nama surah dalam Quran, surah Luqman? Nak jadi bapa yang hebat, nak jadi lelaki yang hebat, buka surah Luqman, belajar tentang Luqman. Ada nama perempuan yang diletakkan sebagai nama surah. Tak ada nama Khadijah, tak ada nama Aisyah, tiba-tiba ada nama Maryam.
Maka ibu-ibu kena cari jalan. Kenapa Allah letakkan nama yang sangat hebat, Maryam, sebagai nama surah? Begitu juga kadang-kadang dia tak letak nama surah, dia letak nama yang diulang-ulang. Daripada juzuk 1 sampai juzuk 30, diulang-ulang nama dia. Tapi dia bukan baik, dia jahat. Nama dia Fir'aun. Allah Ta'ala sebut sampai juzuk 30, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Kamu pergilah kepada Fir'aun, sudah melampau Fir'aun. Banyak pula. Maknanya jahatnya Fir'aun luar biasa. Engkarnya Fir'aun luar biasa. Belajar tentang Fir'aun, jangan jadi perangai Fir'aun. Yang kedua, belajar tentang Fir'aun, bagaimana dia menipu daya, bagaimana tentera dia buat jahat. Belajar tuan-tuan, sebab sejarah Fir'aun akan berulang pada setiap zaman, walaupun Fir'aun sudah mati. Berapa banyak suami yang jadi perangai Fir'aun, dapat isteri baik, isteri macam Asyah, isteri dia, dapat suami Fir'aun. Subhanallah. Ada isteri puasa, suami suruh masak untuk dia. Hei, nasi mana? Bulan puasa bang. Aku tahulah bulan puasa, yang puasa kau. Aku tak puasa, aku nak makan. Abang, saya puasa bang. Yang puasa kau, kau isteri aku. Syurga kau bawa tapak kaki aku tau. Perasan kan, puasa pun tidak. Dapat suami jahat. Tapi jahatnya suami macam itu belum sejahat Fir'aun. Akak-akak kalau dapat suami jahat belum sejahat Fir'aun kak? Suami kita cuma nama dia On, Fir tak ada. Ini sabar yang ingat sikit. Kadang kita suami sikit kita dah tak tahan dah. Suami kita bukan nama On je pun, tambahnya Fir kat depan, baru tahu. Tuan-tuan, bulan Ramadan namanya disebut dalam Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Subhanallah. Banyaknya istimewa. Nombor 1 kita sebut Al-Quran dulu. Al-Quran di mana turunnya? Dalam bulan Ramadan. Hebat tak? Hebat. Dulu-dulu kalau di Malaysia bulan Ramadan buat musabakah. Zaman dulu 60-an, 70-an, 80-an. Asal bulan Ramadan musabakah. Asal musabakah Ramadan. Pakat tak terawih semua. Dengan qori pun tak terawih. Hakim-hakim pun tak terawih. Sebab apa? Buat pertandingan musabakah. Masa tu kita bukan ada televisyen. Tak ada televisyen. Yang ada cuma radio. Buat siaran langsung, siar dalam radio. Satu keluarga tengok. Satu keluarga dengar Rogayah Sulong, Haji Gani. Oh, Masya Allah. Ismail Hashim, Ismail Duit, Asnawi Duit. Ada satu qori tu nama dia Asnawi Duit, dari Sarawak, Johan. Begini kita dengar. Padahal bukan nampak pun. Cuba sekarang buat musabakah, dengar pada radio. Agak-agak ada anak dengar tak? Tobatlah orang tak dengar kan. Semua pergi TikTok mereka. Hebatnya buat bulan Ramadan, kemudian orang komplain, orang nak terawih buat musabakah pula. Tukar bulan biasa sebelum Ramadan. Komplain lagi. Musabakah tu race motor, race kereta, race lumba lari. Nama dia musabakah. Takkan race kereta, lumba lari naik apa nama baca Quran. Tukar nama musabakah jadi ujian tilawah Al-Quran. Sekarang nama dia apa? Ujian tilawatil Quran. Asalnya musabakah, lumba lari melawan. Tuan-tuan, saya nak kata setuju ke tak setuju tu, ialah benda dah berlaku. Tapi masa dulu kita rasa hebatnya musabakah tu pada bulan Ramadan. Rasa Allah hebatnya masa itu, tuan. Dekat dengan kita. Pasal apa?
membesarkan ayat Quran, memperdengarkan ayat Quran, memperlagukan ayat Quran pada bulan yang sangat hebat, iaitu bulan Ramadan. Dia jadi dekat. Tapi sayang, bila orang dah ubah musabaqah ke bulan lain, tambah-tambah main PKP pula, kehebatan tilawah Al-Quran hilang. Dulu buat kat Stadium Merdeka, musabaqah tu buat kat Stadium Merdeka, Astaka tengah-tengah padang, tak boleh main bola sebulan. Pasal apa? Buat Astaka. Sekarang ni tuan-tuan tanya pada budak-budak hak datang ni, Astaka tu datang apa? Adik, Astaka tu faham tak? Faham? Apa dia? Celaka. Budak-budak zaman sekarang, dia terajar habis kaunter, babi. Oh, sudah, subhanallah. Oh, dahsyat tuan ni. Oh, ganas budak ni. Tanya dekat dia Astaka, tobat laun dia tak tahu. Dulu musabaqah Astaka tengah-tengah padang bola, dekat stadium, penuh stadium. Semangat baca Quran. Ditukar selepas itu, bila sebut Ramadan, dia tukar. Daripada musabaqah, dia tukar jadi pasal Ramadan. Tahun 2000-an, akhir 90-an, musabaqahan tak ada, dia jadi pasal Ramadan. Daripada kecil jadi besar. Daripada duduk dalam stadium musabaqah, sekarang pasal Ramadan dekat stadium. Masya Allah. Pukul 3 berniaga air lah. Pukul 3 petang buka gerai lah, berniaga air. Mikari. Ya. Oh, meriah. Allahu Akbar. Mikari jalan. Nah, plastik hitam. Jadi macam mana kita nak hidupkan balik tuan-tuan bulan Ramadan, bulan untuk menyemarakkan kita dengan bacaan Al-Quran. Dulu tahun 2000 saya jadi pelajar tahfiz tahun 90. Tahun 90 saya duduk tahfiz lagi. Waktu saya jadi tahfiz, pelajar tahfiz, orang dah booking saya jadi imam sembahyang tarawih. Booking dah tahun 90 kalau saya ingat masjid booking untuk jadi imam tarawih. Saya jadi imam tarawih di Masjid Negeri Ipoh. Saya jadi imam tarawih Masjid Negeri. Kebetulan saya belajar di situ. Pengetua kata, entah jadi imam. Oh, kan senang tuan, jadi imam tarawih Masjid Negeri tu. Setakat surah tak apa, ni Masjid Negeri untuk imam belakang tu, kadang tuanku ada, Menteri Besar ada, Esko ada, segala mereka ada belakang. Tengok-tengok kita jadi imam. Allah tu dulu zaman tu. Kemudian tengah-tengah duk jadi imam tu, mai pula masjid lain pula. Dia kata ni nak minta pinjam Ustaz Kazim ni, mai masjid kami 2-3 malam je dia boleh jadi imam tarawih. Tuan imam besar kata tak apalah, ambil bagi 2 malam sudah. Saya pun pergi tuan-tuan jadi imam. Allahu Akbar. Saya masih ingat soalan tu. Naik sampai di masjid tu, satu Jumaat tanya, datang naik apa? Tak, dan saya jawab naik basikal ke? Astaghfirullahalazim. Tak apalah. Saya jadi imam tuan-tuan, saya tengok orang sebelah belakang saya tu, dia letak Quran besar tu, duduk sebelah dia. Dia nak semak baca azayat, betul ke tak betul? Macam tak percaya. Tok siap tengok tu imam, bila tengok dia di depan saya, di sini saya tak ada Quran ni. Kita ingat masa tu. Jadi stres. Dia duduk semak saya tu. Masa rakaat 3-4, saya langkau juzuk atas. Dia pun duduk cari. Sambil semayang duduk cari, tang mana dia baca ni. Masa rakaat 5-6 dia tutup tu. Tenang. Amboi, tak percaya kat kita. Buat kepala otak saya, masa rakaat 3-4 saya ubah juzuk 18. Dia tak cari, tang mana duduk ni. tahun 90-an, tahun 2000-an, untuk menyemarakkan bacaan Quran, kebanyakan masjid dan surau dia panggil budak tahfiz jadi imam. Kalau tuan-tuan ingat, dia panggil anak-anak tahfiz dari Selatan Tai, Patani, jadi imam. Budak-budak tahfiz kita ni
4 orang satu masjid, 2 orang satu masjid. Sebab nak baca satu malam satu juzuk. Nak jadi tarawih satu rakaat satu muka surat. Nak rasa sembahyang macam di Mekah. Masa tu kita rasa seronok, ya Allah. Budak tahfiz. Budak tahfiz jadi imam. Habis-habis sembahyang kita tanya, nama apa? Nama Mahfaz. Bin Mahfaz. Oh. Macam mana dengar Ustaz? Elok tu yang mana faham dah. Dia. Kemudian pelan-pelan kita tak panggil dah budak tahfiz jadi imam. Sebab imam kita pun dah jadi hafiz. Tak payah lagi nak panggil mereka imam-imam masjid jadi hafiz segera. Dia letak Quran besar gedabak kat depan ni. Nampak ni? Semua baca ni. Okey. Boleh tak Ustaz baca sembahyang tarawih Quran tak di depan? Boleh. Harus. Okey, tak salah. Taklah dia macam tak tengok tempat sujud tak? Tak apa, tak tengok tempat sujud. Sunat tengok tempat sujud. Tak apa, tak tengok sebab tengok Quran, tak apa. Yalah macam tak tengok tempat sujud tu macam macam apa? Yalah patutnya tengok tempat sujud lah. Kalau gitu tak Quran kat bawah, tak boleh Ustaz. Pasal nak tengok Quran tak elok, Quran tak di kaki, Quran kena letak di atas. Tak apalah imam tengok di atas. Tak apa. Yang tak maunya tu imam tengok di siling. Merenggak di atas ni. Kamu tengok apa tu? Ada kursi kat atas. Allah yang tu betul. Dia tengok depan tak apa. Tak salah. Cuma saya pesan, kalau letak Quran macam ni, sebelah dia pula ada kipas angin macam tu. Tolonglah kepit besar-besar. Nampak tak? Tu betul. Kepit besar tu betul. Nampak? Besi besar tu. Sebab kadang-kadang kipas angin tu tolak khelayan Quran. Tengah-tengah duk baca mabasyirin ladzi tutup sebelah. Sudah macam mana nak buat ni? Gelang kabur. Entah. Tapi ada imam juga yang tak perlukan benda ni. Sebab dia hafiz. Tak pun dia dah hafal surah-surah dia hafal. Dia hafal surah-surah tu. Sedap kita baca dia. Dia baca Al-Mulk. Dia baca Waqi'ah. Allah sedap tuan. Dia baca ayat di atas. Tapi kadang-kadang dia lupa. Dia lupa. Benda jarang baca. Dia sangkut. Dia sangkut. Qala ma siap bunyi. Ni malah siapa? Makmum tak boleh tolong. Dia baca ayat atas. Kalau makmum hafiz di belakang, tak apa. Qala ma mana'aka Allah. Qala ma mana'aka Allah tasjuda idh amartu qala ana khair. Tak apa. Buat hak di belakang semua tak hafal. Qul ya pun tak hafal. Yang tu imam qala ma apa? Qala bagus 10 tak ada sini. Sebab tu tak apalah, baca ayat pendek pun tak apa. Janji kamu ingat. Baca ayat pendek sikit pun tak apa. Janji fasih. Janji tajwidnya betul. Janji bacaannya betul. Dan tuan-tuan jangan kutuk dia pula. Kamu tengok imam kita kan, rakaat kedua mesti qul huwallah. Yang keduanya sebelum salam tu mesti qul huwallah. Macam tak ada surah lain tu. Betul tuan-tuan. Tu imam pula asal rakaat kedua ya qul huwallahu ahad. Kita duduk sebelah dia siku kawan. Tiap. Nasib baik jarak jauh sikit nak siku tumbuk tiap nampak rambut sebelah taraf tu. Dia komplain tu imam. Dia baca qul huwallah tak habis-habis. Tak apa-apa masalah dia. Tak ada masalah. Rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul huwallah. Silakan. Janji bacaan betul. Tapi Ustaz, saya dah baca tahun lepas, makmum komplain. Kenal dah makmum tu? Kenal. Ramadan tahun ni tolak dia jadi imam. Tengok surah apa pula dia nak baca. Inna a'tayna. Setiap rakaat. Tu pun inna a'tayna tu dah di 3. Inna a'tayna kal kautsar.
Allahu Akbar. Elok orang 9.30 habis tarawih. Kalah Indonesia. Baik, jadi bulan Al-Quran bulan ni. Tahun lepas kita tak masuk Tadarus. Tahun ni kita masuk. Tapi Ustaz, saya tak lancar. Sampai bila bagi alasan tak lancar? Sampai bila nak bagi alasan saya tak lancar baca Quran, so saya tak boleh tadarus? Yang Jibril dengan Nabi Muhammad ni asal bulan Ramadannya ni bertadarus ni, semak menyemak. Kita seumur hidup tak pernah disemak bacaan kita. Apa kata kita masuk? Ustaz faham tak? Saya tak hafal, saya tak lancar, saya suruh masuk, saya tak suruh baca. Abang join geng tadarus, abang dengar mereka baca, abang dapat pahala. Abang buka terjemahan apa yang dia orang baca, abang dapat pahala. Ada satu tu imam tengah duk tadarus batuk. Abang pergi ambil air mineral, bagi kat dia sebotol, dia pun minum, dia sambung baca, abang dapat pahala. Apa masalah? Ini asal tiap-tiap tahun, Mat, masuklah tadarus. tak apalah, baca baca di rumah. Duk gelak-gelak balik rumah. Sampai bila pun tak baca, duk gelak tu. Lepas ni tak usah gelak, duk sila sekali masuk grup, insya-Allah. Dan tolong jangan jadi hati tisu. Ada orang yang masuk tim tadarus hati tisu, tegur sikit merajuk, tegur sikit merajuk. Padan yang tukang tegur tu pun langsung tak ada hikmah. Dengung, kun dengung tu, tepuk meja. Kuntum, tu dengung, nu mati jumpa kap. Lalah sadaqallah. Kita tak reti. Masuk malam ketiga dia baca nu kat belakang, seorang-seorang dia. Mat, tadarus. Tak ya. Asal aku baca salah, saya salah aku baca. Baik aku baca seorang, semua betul. Alhamdulillah, barakallahu fik. Nah, betul semua, dah handuk seorang. Baik, tadi tuan-tuan kita buat persiapan untuk Ramadan dengan tadarus, dengan bacaan Quran, dengan dengar bacaan tarawih tu pun, semayang tarawih dapat pahala. Sebab tu kalau kita nak buat persiapan, ialah kita macam-macam persiapan tuan-tuan. Dulu-dulu persiapan Ramadan ni kalau surau, buat gotong royong, cuci habis kapek ni, tandas-tandas cuci, kawasan cuci, sambut Ramadan. Alhamdulillah surau kita bersih. Saya minta satu ya, persiapan kita apa? Antara benda yang penting sekali yang kadang-kadang masjid surau lupa, ialah mikrofon dan speaker. Lupa selalu. Kadang-kadang setengah masjid surau mikrofon, speaker ni, Allah. Kita pula duduk bawah speaker, dia mari berdengung, menjerit kita. Ada pula speaker yang tak bunyi, sekejap ada sekejap tak ada. Jenuh tu imam tu, alhamdulillah, hilang pula lah. Saya ada ceramah tuan-tuan, dia letak lantai apa mic klip ni, mic klip macam ni. Tuan-tuan yang saya hormati, Ustaz atas sikit, tak dengar. Tuan-tuan yang saya hormati, kita hendaklah, dia main lagi sekali, Ustaz atas lagi Ustaz. Saya kata sekali ke bulan mulut lagi macam mana, buh nganga tu macam mana. Dah tahu dah kita ni cari hak elok, sebab dia akan menyeksa Tok Imam. Mikrofon murah, dia seksa Tok Imam sakit tekak, dia tarik suara Tok Imam ni. Kadang-kadang bateri tak ada. Dalam Natang ni dia ada bateri, sejak mula beli dah 4 tahun tak pernah buka. Bila buka-buka tu dia, ni air apa bateri ni, menitik lah. Sebab tu Tok Imam sakit tekak. Bila dia guna mikrofon tak ada bateri, Tok Imam sakit tekak. Lepas 2 hari dia batuk. Covid apa?
Ni menatang ni. Tak padan dengan batuk semua COVID. Harap betul tuan. Tak pasal Tok Imam kena kuarantin. Siapa Tok Imam tahu batuk pas jadi imam dia kata aku COVID. Teh Elio kena 2. Padahal tu hak isteri dia cek mengandung. Dia kata 2 kata. Ni tolong bagi elok mikrofon. Tolong bagi elok speaker bila dengar tu puas. Tok Imam tahfiz pun, imam sedap pun, mikrofon tak sedap habis. No, hak jadi imam di Mekah no bukan sedap pun. Pak Sam speaker dia sedap. Allahu Akbar. Cuba tengok ada tu imam hak sedap-sedap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedap. Mai hak tu Alhamdulillahi. Sedap tak sedap. Tapi Pak Sam speaker dia. Speaker tu dia boleh ejah. Jadi tuan-tuan, cari speaker hak elok, cari mikrofon hak elok. Supaya makmum ni clear. Dan Tok Bilal tak payah menjerit kuat-kuat. Fadlan min Allah Ta'ala wa ni'mah. Meletup pula. Pop. Halo? Halo? Jenis Tok Bilal tak reti dia hembus. Air masuk. Bakar lagi. Benda ni sensitif. Dia tak boleh ketuk. Setengah orang dia ketuk. Pom. Halo? Kena air masuk. Shot. Karen. Saya yang paling seronok kalau budak DJ mana-mana event dia buat lah. Nak test mikrofon. Okey ya? Okey? Hanya ustaz ceramah tu lah. Ada Tok Imam buat macam tu. Allahu Akbar. Lantas 2 kali. Okey, clear. Tok Imam tak ada macam tu, tuan. Mana ada Tok Imam baca Fatihah? Tak ada. Han cakap lah panjang sikit, berjela-jela ke, panggil qori membaca ke setengah jam baru betul mikrofon test. Ni nak test mic. Hak belakang tu pun malah. Okey. Yalah ni tuan. Bila jadi imam, bila sembahyang tarawih, Tok Imam komplain, kita kata apa? Tadi teknisian kata okey. Kami teh Ustaz. Memang teh ya. Itu bukan teh, itu main burung. Okey. Jadi jangan kita duk kata ni saja. Persiapan material kita ni pun macam surau tuan-tuan ni cantik dah. Alhamdulillah. Ada aircon, ada kipas, mewah sungguh. Aircon pasang, kipas pasang, kipas siling pasang, kipas dinding pasang. Mewah. Kalau tak mari di surau saya tak tahulah Ramadan apa ni. Surau duduk sembahyang di rumah ni. Sembahyang di rumah sayang lah. Mai lah. Mai lah. Cantik lah. Dulu kita komplain surau panas. Tak sembahyang terawih di bawah mat. Di rumah selesa bawah panas. Aircon tak ada. Air memang air. Panas. Minggu depan pasang aircon. Mat. Aircon dah pasang mat. 8 aircon mat. Air dah pergi semalam. Tak tahan sejuk. Dia ni aku terajang lagi. Panas pun tak datang. Sejuk pun tak datang. Nak buat apa? Kalau dia tak nak datang tentang kita buat surau di rumah dah. Allah Ta'ala bagi pada kita ni Ramadan ni untuk kita buat lebih macam-macam. Bulan berlipat ganda amalan. Dia bulan Quran. Dia juga tuan-tuan bulan memperbanyakkan solat. Nabi duk perkemahkan pakaian Nabi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ikat kain. Ajak isteri Rasulullah sembahyang sekali. Pasal apa? Pasal dalam dia ada Lailatul Qadar. Tadi dalam dia ada apa nama Quran. Ni hak kedua ni ada Lailatul Qadar ni, malam Al-Qadar. Yang kita nak sangat kalau jumpa malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Jadi tuan-tuan, saya tengok kawan-kawan saya duduk di Mekah, duduk di Mesir.
Kadang-kadang dia ambil cuti sebulan. Pasal apa? Semayang malam, main masjid, hidupkan masjid semayang. Kadang-kadang di negara dia orang Ramadan ni bagi cuti sebab nak cari Lailatul Qadar. Saya lihat budaya tu dah mari dekat Malaysia. Ada orang yang dah tidur di masjid bulan Ramadan. Dia bawa keluarga dia duduk di masjid 10 malam terakhir. Saya jumpa orang macam ni waktu saya belajar dulu tahun 90, 91 saya duduk belajar dulu. Saya belajar, kami ni tempat kami hafal Quran dalam masjid negeri tu. Habis sembahyang isyak balik asrama, tukar kain pelekat, tukar t-shirt, main naik di atas. Duduk atas hak, seorang belakang tiang, seorang depan tiang, seorang atas mimbar. Duduk hafal Quran sampai pukul 3 pagi. Saya hafal di mana? Saya hafal atas menara. Atas menara masjid negeri tu saya hafal. Ustaz panjat lah, dah naik lift. Lift tak kunci, bagusnya tekan, naik di atas. Hafal di atas. Gila masa tu muda. Bila datang bulan Ramadan, saya perhati suami isteri ni tuan-tuan, tiap-tiap malam dia bawa bakul satu, naik motor fame, tua lah. Dia sampai pukul 12 tengah malam. Saya duk tengok dia, asal bulan puasa dia mari. Saat lagi saya nak balik asrama pukul 3, saya tengok dia jadi imam, isteri dia jadi makmum, dua-dua semua duduk semayang dalam masjid negeri Hapsang. Dua orang lepas. Sampai saya habis belajar, lepas tu saya tak jumpa mereka dah. Duduk kan mati tak tahu. Setiap bulan Ramadan tuan-tuan, 30 tahun dulu. Kemudian bila saya datang ke Selangor, ada satu masjid buat rakaman TV pada waktu subuh. Kebetulan hari tu saya sampai tuan-tuan pukul 5 pagi, saya tengok ramainya keluarga duduk sembahyang. Saya teringat macam ni. Dulu datang ramai-ramai sembahyang duduk dengan keluarga di masjid cukup jarang. Selepas itu orang mula ambil cuti. Orang mula memikirkan sampai bila aku nak kerja tak habis-habis, sampai bila aku nak tidur tak habis-habis. Sekarang bulan Ramadan, kalau aku sia-siakan, mungkin aku tak jumpa dah Ramadan tahun depan. Isteri dia ambil cuti, suami dia ambil cuti, dia bawa anak-anak dia sembahyang malam di masjid. Datang waktu sahur, mereka makan sama-sama, mai sembahyang subuh, habis subuh balik. Pasal apa? Nak cari keberkatan Lailatul Qadar. Pasal apa? Pasal nak mencari benda yang disebutkan lebih hebat daripada 1000 bulan. Alhamdulillah. Inspirasi saya daripada makcik dan pakcik yang saya jumpa waktu saya belajar. Inspirasi daripada tu tuan-tuan. Saya mula buka sekolah saya 2005. Saya buka sekolah. Tahun 2006 ada pelajar pondok saya dalam 14 orang. 14 orang pelajar pondok. Saya kata bulan Ramadan ni kita akan buat qiyamul lail. 10 malam terakhir ke Ustaz? Dah awal bulan Ramadan, 1 Ramadan tu, malam tu besok satu ni puasa, malam tu tarawih, malam ni kita dah buat qiyamul lail. Sampai bila Ustaz? Sampailah malam penghabisan. Maka bermula pada 2006 dan sekarang 2022 insya-Allah kami dah buat qiyamul lail setiap malam. Bermula 2006, duk ada 16 tahun dah. Tak pernah miss lagi setakat ni. Jadi kalau setiap malam kita buat qiyamul lail pukul 3-4 pagi, agak-agak tuan-tuan kita jumpa ada Lailatul Qadar. InsyaAllah mudah-mudahan. Mula-mula saya buat 14 orang, 16 orang. Tahun lepas kita buat, walaupun suasana PKP masa itu, dia boleh pergi sampai 300 orang. Sebelum PKP dulu ramai lagi orang Singapura datang. Orang Singapura datang satu bah semata-mata nak ambil sebulan, 2 minggu, 3 minggu nak sembahyang qiyamul lail. Kita start pukul 3, kita habis pukul 5. Habis pukul 5,
kita sediakan sahur percuma makan. Di sekolah saya sediakan sarapan, sahur percuma, dan percuma lagi satu waktu berbuka. Dua ni bagi makan percuma. Yang saya tak bagi makan tengah hari, yang tu kami tak sediakan. Sahur kami sediakan. Tuan-tuan, target mencari Lailatul Qadar. Ada pula hak mulut nakal, dia tanya, Ustaz jumpa tak pokok sujud? Sepanjang saya buat sekali, belakang sekolah saya tu surau, dia ada pokok pisang. Sekali tu saya jumpa, semua daun pisang tu terbalik. Dia terbalik. Yang hijau tu turun ke bawah, hak putih daun pisang tu naik ke atas. Semua pokok pisang. Pelik. Daun pisang kan hijau di hadapan, bawahnya putih sikit. Dia terbalik tu. Dia kalih. Semua kalih. Waktu saya nak naik surau tu, satu makcik kata, Ustaz cuba tengok kebun kita, semua daun pisang warna putih. Saya perhati, Allahu Akbar. Makcik tu tanya saya, Ustaz Lailatul Qadar ke? Makcik tu menangis dah, ya Allah. Saya kata, makcik jom tepi semayang. Bukan suruh menangis, suruh semayang. Kalau makcik menangis pun tak jumpa ke? Lailatul Qadar tu teriak dah subuh, tak ada guna ke? Buat ibadat. Yang tu je yang saya jumpa. Hak lain-lain wallahu a'lam. Jadi apa kata tuan-tuan, kita target yang mana boleh cuti sebulan, yang mana boleh cuti seminggu, yang mana boleh cuti 10 hari, hidupkan surau kita. Dengar JK halau tak? Dilarang masuk, dilarang qiyamul lail sebab tak cukup. Jangan pula dia nak buat sembahyang, biar. Dan makcik tadi pun dah tidur di surau, pandai-pandailah bersih. Ni dahlah sahur atas surau, dalam atas kapet dengan tulang ikan, petai. Main subuh melekat petai ni, main mana lah, dia tak mau lah. Bawa lah plastik, makan kaki lima ni, pampau plastik shell out lah. Dan betul-betul sembahyang lah, jangan main nak tidur pula. Di rumah tak ada aircon, main surau ada aircon cantik punya kata. Orang suruh sembahyang. Mudah-mudahan kita jumpa Lailatul Qadar. Kawan saya, nama dia almarhum Ustaz Mukhtar Ibrahim. Siapa yang jadi imam selama 16 tahun di sekolah saya? Ustaz Mukhtar. Dia tua 4 tahun daripada saya. Dia tua 4 tahun. Dia meninggal 2018. Dia jadi imam tarawih setiap malam, kan? Tak pernah miss. Sepanjang 16 tahun tak pernah miss. Dia mati. Waktu tu saya buat belayar dengan dia. Dia kata, Syekh, ana ni tak larat. Letih. Ana tak larat. Tadi ana muntah. Tak apa, pergi tidur. Forum ni ana buat seorang pun tak apa. Tak boleh, ana nak teman tak. Turun pada kapal. Rupanya dia kena serangan jantung. Atas kapal itu tahu dah. Dah kena lah, tapi dia tak tahu. Masuk ICU, keluar ICU, pindah CCU. Saya pergi ziarah dia. Dia gelak tengok saya. Entah ni tak cek langsung ke apa pula, sihat pun dia cek cepat. Kemudian dia keluar pada hospital. Orang dia boroi, porok dia boroi. Kawan saya telefon, Ustaz Mukhtar dah tak ada. Allah, innalillah. Bila? Lepas subuh tadi. Dia sembahyang subuh di rumah dia, dia jadi imam pada isteri dia. Dia minta pada isteri dia pakaian yang paling cantik sekali, jubah yang paling bersih sekali. Abang nak pakai, abang nak jadi imam. Kepiah paling bersih putih. Jadi imam, dia buka pintu grill. Nak mana abang? Kawan abang datang nak ambil, duk tunggu kejap. Kawan abang datang nak ambil, abang tunggu kejap. Ambil apa pukul 6.30 ni? Kawan mana? Dia buka pintu, jatuh, ubah, mati. Saya pergi ke sekolah saya mandikan mayat dia. Rambut dia cukur botak.
bulu ketiak apa tak ada dah. Bersih gila badan dia. Saya tanya ustazah, bila dia bersih badan ni? Semalam. Bersih habis kan. Perut dia hak borol tu lepeh. Bersih. Punya mudah mayat, antara mayat yang paling mudah saya uruskan. Masya Allah. Muka senyum bersih dah. Dalam hati saya kata, aku tak heran langsung muka hang macam ni. Sebab hang tiap-tiap hari berdampingan Quran. Dia hafiz Quran, pagi-pagi dia tasmih budak Quran, mai tengah hari dia tasmih budak Quran, sekejap lagi dia jadi imam, sekejap lagi dia mengajar Quran, 24 jam dengan Quran sampai bulan Ramadan, tiap-tiap malam jadi imam tarawih. Tiap-tiap malam jadi qiyamul lail, sembahyang tahajud. Allah bagi rezeki kat dia. Allah muliakan. Seolah-olah dia tahu dia nak mati. Tak apa, dia nampak kat pintu, tunggu kawan dia ambil. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita buatlah persiapan untuk itu. Sebab kita ni tahu bahawa kita nak mati. Persoalan dia, apa persiapan yang kita buat? Tadi surah Al-Anbiya ayat 1 tu Allah Ta'ala kata, sangat hampir dah saat kamu dihisap. Tapi manusia lalai. Lalai tuan-tuan. Taubat tak buat, sembahyang tak buat, memperbaiki sembahyang tak buat, memperbaiki mutu bacaan Quran tak buat, sedekah tak buat. Kerja dia ialah enjoy. Sampailah mati datang secara tiba-tiba. Sakit datang secara tiba-tiba. Dah nak buat ibadat tersangkut, dah nak buat ibadat tak boleh. Maka bila kita dah dekat dengan Ramadan ni tuan-tuan, hati ni berdebar-debar lah, macam nak nikah. Cuba tengok pengantin nak nikah, berdebar-debar. Cuba tengok orang nak nikah, jenuh persiapan. Macam-macam persiapan orang nak menikah. Buat kad mesyuarat, beli baju mesyuarat, jalan sana, cari makanan, test makanan, tester makanan, semua dia buat. Santailah untuk juru gambar pengantin dia pun, dia pilih dekat 10 juru gambar. Punya sibuk nak kahwin. Tapi Ramadan delay. Macam tak ada apa-apa persiapan. Seolah-olah Ramadan ni tak ada apa-apa pada dia. Orang suruh puasa. Sepatutnya tuan-tuan, kita jadikan bulan Ramadan ni bulan yang macam mana kita boleh jadi, bila keluar daripada Ramadan kita jadi insan yang bersih, nama dia fitrah. Tadi saya sebut pada tuan-tuan, setiap satu benda ada tanda. Setiap satu benda ada benda yang Nabi sebut, yang Allah sebut, yang Quran sebut. Sebelah saya ni, depan tuan-tuan ni, mimbar. Kalau tuan-tuan tengok mimbar, ada sejarah mimbar ni. Nabi dulu baca khutbah, Nabi sandar dekat batang kurma sebagai tempat berkhutbah. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami buat tinggi sikit mimbar supaya orang belakang nampak, boleh tak? Boleh. Maka batang kurma pun tak ke tepi, naik atas mimbar baru. Tengah baca khutbah, Nabi dengar orang menangis. Rupanya yang menangis tu batang kurma, sebab dah tak dijadikan tempat dia. Apa yang tuan-tuan ingat pada mimbar ni? Pada tangga mimbar ni, cuma tangga tuan-tuan tak ada mimbar ni. Nabi dulu tangga dia ada 3. Tangga anak tangga. Naik satu tangga, Nabi stop. Naik tangga kedua, Nabi stop. Naik tangga ketiga, Nabi stop. Sahabat Nabi tanya habis sembahyang, kamu tahu tak sebab apa aku berhenti tadi? Tangga step 1 berhenti, step 2 berhenti, baik saya apa? Dia kata hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Tadi masa aku naik tangga, Jibril datang. Dia bagi tahu aku beberapa benda. Antara yang Jibril bagi tahu, manusia yang paling celaka, manusia yang paling rugi, manusia yang paling binasa siapa? Orang yang sampai bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, dan dia keluar daripada Ramadan, Allah tak ampunkan dosa-dosa dia. Itulah orang yang paling rugi sekali, yang paling celaka sekali. Selain daripada orang yang ada mak bapak,
tapi tak dapat keredaan Allah disebabkan mak bapak tak reda pada dia. Manusia paling celaka. Jadi tuan-tuan, takkan kita nak jadi celaka? Keluar-keluar daripada Ramadan tak ada dosa yang dihapuskan, malah bertambah-tambah pula dalam bulan Ramadan dosa kita. Tuan-tuan cakap saja tuan-tuan. Tuan-tuan tengok atas kepala tuan-tuan, ada apa? Ada kipas angin. Apa yang tuan-tuan rasa sekarang? Cuba tutup kipas angin. Tunggu 2 minit, kipas dia berhenti. Bila dia stop, tuan-tuan pasang balik on balik. Agak-agak kipas ni bila berpusing, angin dia nak sampai kepada kita berapa lama? Sekejap lah, nak rasa sejuk dia tu. Tuan-tuan tahu tak, bila sebut angin, Nabi Muhammad menjadi seorang yang pemurah di bulan Rajab. Nabi Muhammad menjadi pemurah dalam bulan Syaban. Tetapi bila datang bulan Ramadan, Nabi menjadi lebih pemurah macam angin yang bertiup. Lajunya Nabi bersedekah. Tuan-tuan tanya ya, apa benda yang tuan-tuan nak tanya? Sebut saja satu benda. Tak ada satu benda yang Al-Quran tinggalkan pada kita, yang Nabi tinggalkan pada kita untuk dijadikan contoh. Kipas angin ni pun ada perbandingan dia. Sekarang tuan-tuan bantulah surau ni. Kod dengan sumbangan tuan-tuan, derma tuan-tuan bulan Ramadan nanti, mereka boleh banyakkan lagi aktiviti. Jadi kalau ada tukang nak kutip derma, silakan. Kalau tak ada, habis sembahyang syak sekali lagi, tuan-tuan bagilah kat tabung untuk dana pendidikan pengajian surau kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang saya hormati, yang terakhir yang saya nak cakap pada tuan-tuan, bagaimana untuk menjadikan Ramadan kita pada kali ini yang terbaik. 2 tahun, 3 tahun Ramadan kita mencabar. Pertama, sebab mula-mula tak boleh sembahyang, melainkan hanya beberapa orang saja boleh sembahyang masa itu di masjid. Maka ramailah yang sembahyang tarawih di rumah, jadi imam pada keluarga masing-masing. First time. Termasuk yang jadi imam sembahyang raya, first time semua hidup. PKP mengajar kita. Kemudian tahun selepasnya kita dah boleh tarawih. Dan tahun ini wallahu a'lam, kita doa kita boleh tarawih. Walaupun ada orang kata tarawih kali ini boleh buat 8 je, baca ayat pendek-pendek sudah. Tak tahulah, kita pun tak tahulah, saya pun tak tahulah. Kita tengoklah. Cuma kita doa, kita nak sembahyang, kita nak puasa, dan kalau boleh kita nak buat yang berkualiti. Jadi sebelum kita nak masuk Ramadan, kita ada beberapa hari lagi, kalau boleh kita buat klinik Ramadan. Haji kita buat kursus, nikah kita buat kursus, nak masak pun kita kursus, pakai tudung pun ada tutorial. Apa kata Ramadan ni, panggil satu ustaz buat 2 malam, tajuk bab Ramadan. Tajuk cerita bab Ramadan saja, selesaikan masalah hukum korek hidung. Sampai sekarang tak selesai. Batal dah ustaz lu korek hidung. Ustaz saya ni lelah, saya pergi main batal. Duk inhaler ni batal dah ustaz. Ustaz saya sakit mata, buat aimo batal. Ustaz saya ni ambil booster batal. Batal lah, mencucuk orang tak batal. Pergi tanya, ustaz saya buasir, saya jolok balik punggung tu masuk, batal tak? Ada orang tanya saya, ustaz saya buasir, so jadi terkeluar, so saya jolok balik, so ustaz ni so yalah, orang tanya tak habis. Ustaz saya buasir terkeluar, saya jolok balik, batal lah. Senang sebab ni tanya sikit saya so
Jadi soalan saya Ustaz, okey, batal tak puasa saya bila buasir saya tolak balik masuk dalam punggung saya? Ada orang jawab, saya tak ada masalah Ustaz. Kenapa? Saya tak ada buasir. Itu senang lah. Kalau itu tak payah belajar. Ustaz, saya buka puasa 7.28 Maghrib. Saya ni pukul 8 ni saya tak buka lagi. No. Kereta saya rosak dekat highway. Ni pukul 8 pun saya puasa lagi Ustaz. Abang tak puasa dah, sebab waktu buka dah masuk. Dah Ustaz faham tak? Saya masih puasa, sebab setitik air pun tak masuk lagi. Abang dah tak puasa sebab dah habis dah waktu puasa. Sekarang waktu makan. Dah Ustaz faham tak? Itu abang nak kata apa? Tak, saya masih puasa. Puasa kejadah apa? Habis orang dah bang maghrib. Habis itu apa tanda yang saya nak puasa tak buka, tak nak puasa? Kau suka abang apa tanda abang? Batu banyak telan 2 biji. Abang tak makan pun tak habis puasa. Ustaz, waktu saya imsak 5.58, imsak 5.58, saya makan lagi. Subuh 8 minit. Macam mana Ustaz? Ada ustaz kata waktu imsak kena stop. Ada ustaz tu kata pula selagi tak azan kau belasah. Saya makan Ustaz, azan 6.15, masuk subuh 6.8 minit. Itu saya bincang dengan isteri saya. Hari ni lambat pula azan ni. Makan leha rezeki kita ni. Sudah. Dia tak tahu tu imam kunci terlupa bawa. Adakah nak berhenti makan waktu imsak atau boleh makan lagi selepas imsak? Bagi clear. Cari waktu yang berdoa yang paling afdal. Belajar sebelum berbuka. 5 minit sebelum buka Al-Fatihah. Elok aja habis orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, makanlah. Jangan duk doa lagi. Al-Fatihah. Yang Bilal bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Siap pejam mata tak? Alhamdulillah. Dia kata waktu mustajab. Dia buka mata Amin, hilang kurma. Nabi kata waktu yang mustajab berdoa, orang yang mustajab berdoa ialah orang yang berbuka sehinggalah dia, orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Maknanya waktu tuan-tuan berpuasa tu sepanjang masa ya adalah waktu mustajab berdoa. Jadi belajar tuan-tuan supaya kita masuk dalam bulan Ramadan dengan berilmu. Ustaz, saya mengandung, boleh tak saya buka puasa? Ustaz, saya menyusu anak, suami suruh buka puasa, saya tak nak buka puasa, apa hukumnya Ustaz? Belajar. Ustaz, saya driver lori, tiap-tiap hari berjalan kan mandu, tiap-tiap hari mandu Ustaz. So saya boleh tak buka puasa? Boleh tak saya tak berpuasa? Sebab tiap-tiap hari saya driver kereta api, saya musafir. Belajarlah. Belajar supaya yang mana keliru-keliru tu boleh dipermudahkan jawapan kita. Ustaz, kami di surau Bilal azan, kami makan, lepas makan baru kami sembahyang maghrib. Soalan saya, adakah kami melengahkan sembahyang maghrib? Ada tempat lain pula asal azannya mereka buka puasa dengan kurma saja, minum air kemudian sembahyang maghrib. Habis maghrib baru makan. Mana yang baik Ustaz antara dua ni? Okey, mana yang baik? Ustaz, tempat saya Tok Bilal bila azan maghrib dia tak azan, tapi dengar orang punya azan pada speaker. Siapa yang azan? Radio Ustaz. Dia pasang radio, dia letak mic tu, dia pergi makan. Oi, lapar tu Tok Imam, Tok Bilal ni. Dia takut habis nasi. Ada Tok Bilal yang lagi cerdik. Dia ada saktah pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ambil kurma makan telan. Allah ada juga Ustaz.
Seksa sungguh Tok Bilal macam ni tuan-tuan. Jadi dia belajar. Habis bab puasa, kemudian belajar bab sunat dalam Ramadan, antaranya tarawih. Ada masjid tak nak buat selawat, ada masjid buat selawat, macam mana nak buat? Apa perlu kami gaduh? Orang Melayu ni tak habis-habis bergaduh. Bulan Rejab bergaduh tarikh Isra Mi'raj. Bulan Rejab bergaduh Isra Mi'raj bila? Bergaduh. Orang Rusia tak bergaduh buat Isra Mi'raj. Dia bom terus ya. Orang Melayu ni sejak dulu ni. Kita kata Isra Mi'raj 27 Rejab. Dia mari mengajar pula. Sebenarnya kalau kita lihat kepada imam ini mengatakan bahawa Isra Mi'raj berlaku pada bulan Syawal. Oh, sudah. Tetapi pendapat itu sebenarnya dibantah pula oleh Ibnu kata berlaku pada Jamadil Akhir. Tetapi pendapatnya dibantah pula oleh satu lagi ulama mengatakan bahawa berlaku pada bulan Muharram. Agak-agak tuan-tuan je nak hak dengar ni pening. Rejab daripada awal, Rejab, Syawal, bergaduh tak habis-habis. Pendapat ni dibantah. Tetapi pendapat tu dibantah. Hang dibantah-bantah apa? Aku bantah hang hari minggu. Dah kita pakai di Malaysia ni 27 Rejab sudah lah bergaduh sebab bulan ni nak main pula bergaduh lagi. Ni 10 Syaban gaduh pula. Sebenarnya Nabi tak pernah buat. Jadi kalau kami buat neraka. Bid'ah. Besok duduk dalam masuk neraka tu malaikat tanya, dosa apa? Baca Yasin malam 10 Syaban. Wajib tak? Dia kata Nabi tak buat. Dah kalau Nabi tak buat, salah ke? Baca Yasin tak salah begitu. Bergaduh lagi Syaban. Tunggu lagi kat dalam lagi. Keluar dalam TikTok pula. Nabi tak pernah buat, tuan-tuan. Habis bulan Syaban, datang Ramadan. Lagi bergaduh tak? Lagi bergaduh. Nabi tak pernah buat 28. Nabi tak pernah selawat. Bergaduh pula. Bergaduh pula. Letih lah kita, tuan-tuan. Orang lain jalan bergerak maju ke depan, kita duduk 8-20. Hak setengah tu pula, dia bukan fikir 8-20, dia fikir nombor. Ustaz tu kata 8 rakaat, ustaz tu kata 20, 8-2-0. Tapi ada satu lagi ustaz tu kata 9, 8-2-0-9. Cantik lah. Tu jadi 3 nombor pula. Pergilah tuan-tuan, selesaikan masalah ni. Nak selawat, silakan. Tak nak selawat lepas tarawih, silakan. Saya senang. Ustaz, kami nak baca selawat, silakan. Kami tak mau selawat tak? Habis mayang bangun, sambung. Silakan. Apa nak gaduh? Buat. Ikut. Cuma kalau nak selawat, buat elok. Ni kadang-kadang jerit dengan surah sebelah. Alhamdulillah ta'ala wa ni'mah. Masa tu rakaat kedua, sana dah habis selawat. Tok bila tu geram, tak apa, tunggu aku habis. Berlawan pula. Subhanal malikal ma'bud. Lawan. Tak mau, Tuhan bukan pekak. Elok. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Jangan jerit. Allahumma salli ala Muhammad. Budak-budak cakap ni, dia buat apa? Sallallahu wasallam alaihi. Itu hak orang tua, hak budak-budak. Lama lagi. Allahumma salli ala Muhammad bila Nabi. Nampak? Tak bunyi selawat lah. Jadi buat elok. Tuhan dia tengok hak bermutu. 8 rakaat yang bermutu, 20 rakaat yang bermutu. Buatlah yang bermutu. Kalau 8 rakaat pendek gila-gilaan, apa nak buat? 8 rakaat setengah jam tak sampai. Ahad je dengar dengan amin. Allah amin. Ahad. Sebab ahad kalau di Sabtu.
bacalah elok-elok. Kita ni nak mempersembahkan pada Allah, buatlah yang terbaik. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, selamat menyambut Ramadan. Ahlan wa sahlan, Ramadan Karim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita dalam bulan Ramadan, terima ibadat kita, dan mudah-mudahan Ramadan pada kali ini adalah yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.